Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi kita untuk siri yang kedua, kali ke-42 ataupun siri yang kedua dalam topik keempat, Undang-Undang Keluarga Islam bersama dengan saya, Ustaz Nur Afandi bin Mahmudin, insyaAllah. Okey, untuk siri yang kedua ini, part yang kedua ini, kita lihat pula kepada perkahwinan itu sendiri dari segi rukun perkahwinan dan keizinan wali dalam sesebuah perkahwinan, wali dan sesebuah perkahwinan dan syaratnya, insyaAllah. Dan kita tengok pada masa yang ijab dan kabul dan juga nakah lah. Okey, kita terus kepada rukun nikah. Rukun nikah ada 6, 5, okey dah, tak apalah tu, sama je. Yang pertama ialah lelaki yang bakal menjadi suami. Kena ada lelaki lah, tak boleh lelaki nak macam mana nak kahwin dah. Yang kedua ialah perempuan yang bakal menjadi isteri. Seterusnya kena ada wali, wali daripada pihak perempuan, lelaki perempuan, daripada pihak perempuan yang adil. Dan yang keempat ialah ada saksi nikah dua orang lelaki lah, dua orang saksi yang adil. Yang kelima ialah ijab dan kabul. Ijab dan kabul ni maksudnya ialah tawaran dan juga penerimaan, penerimaan daripada tadilah. Okay. Terus kepada syarat bakal suami. Ada 5 syarat bagi bakal suami. Yang pertama, mesti beragama Islam, tak boleh dia beragama selain daripada Islam. Yang kedua ialah lelaki tertentu, iaitu ditakyinkan, tertentu, tahulah lelaki mana lah. Ni nak kahwin sama siapa tak tahu. Mungkin bertukar dengan orang lain. Tak boleh, perempuan tu kena tahulah. Sebab tu perempuan tu dia kena tengok bakal suami dia. Dia kena tahulah. Lepas tu nak bertukar dengan orang lain. Orang lain tak jadi macam ni tu. Okey, yang ketiga ialah tidak berihram. Dia bukan dalam ihram umrah ataupun haji, tidak. Bukan mahram. Mahram ni namanya orang yang tidak boleh kahwin lah. Macam adik-beradik, semua pak saudara, tak boleh macam tu. Belum beristeri 4. Maknanya seorang lelaki tu bukan seret nak kahwin yang kelima. Mana boleh lah. Jadi isteri yang kelima tak boleh lah. Jadi yang 4 kahwin isteri. Okey, inilah syarat bakal suami. Okey, seterusnya kita tengok dalil dalam surah Al-Baqarah ayat ke-221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. ولا عمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Tengok dulu ayat yang ini, yang ke depan ni barisan. Okey, wala dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Kecuali beriman dah lah. Kalau orang kafir tak boleh. Walaupun lelaki dia boleh kahwin dengan wanita musyrik. Dan sesungguhnya hamba wanita yang beriman, maknanya Islam, lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia merdeka, walaupun dia cantik menarik hati kamu. Tak boleh, haram pun dia. Dan janganlah kamu menikahkan lelaki musyrik, yang perempuan pula tak boleh, lelaki musyrik, sehinggalah mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, dan walaupun dia telah menarik hati kamu. Sama juga orang perempuan, tak boleh kahwin dengan lelaki musyrik yang bukan Islam lah. Ulaika, orang-orang itu, yad'una ila an-nar, mereka menyeru kepada neraka. Orang musyrik dia akan bawa kamu pergi ke neraka. Tak boleh. Lepas tu anak nak kira macam mana, jadi balah risih dah. Jadi Islam disekat awal lagi. Tak boleh kahwin dengan orang yang bukan Islam. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnih. Dan Allah dia menyeru kepada syurga dan ampunan dengan izinnya. Jadi bila kita kahwin dengan orang kafir, dia akan ajak kita, apa kita nak jadi nak pergi ke orang kafir tu. Jadi Allah ni dia pandai, dia buat batas. Jadi kita berkahwin dengan orang yang Islam. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yubayyinu, dan dia menerangkan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya linnas, kepada manusia, la'allahum, agar mereka yatadhakkarun, mereka ingat dan ambil pengajaran. Okey, ini ialah seterusnya syarat bakal isteri pula. Syarat bakal isteri pula, yang pertama, bukan isteri yang dicerai 3 kali. 3 kali dah tak boleh lah. Dia kena kahwin dengan lelaki, perempuan ni kena kahwin dengan orang lain barulah dia boleh kahwin balik. Jadi direct macam tu tak boleh. Ini dah cerai 3 kali lah. Jatuh talak 3. Jatuh talak 3. Seterusnya Islam atau Kitabiah. Ni beza sikit. Untuk orang lelaki dia boleh kahwin dengan, ni ada dalil. Maknanya boleh perempuan yang ahli kitab. Ahli kitab. Jadi ahli kitab ni berbahasa panjang lah. Di sini kita tak nak bincang lah. Ahli kitab, ahli kitab boleh kahwin. Itu orang lelaki, bukan orang perempuan. Perempuan lelaki ahli kitab tak boleh. Sebab dia boleh bawa. Sebab orang lelaki ni dia ada pengaruh yang kuat. Jadi untuk perempuan, mungkin ahli kitab ni dia sikit aja nak masuk Islam.
Jadi bila mungkin dia kahwin dengan orang lelaki, mungkin boleh tarik dia masuk Islam. Okey, perempuan tertentu tak ada sama juga. Bukan mahram, tak boleh dah. Tidak berihram, sama juga, bukan isteri orang. Ataupun dalam idah lagi lah. Idah lagi tak boleh. Okey, keizinan wali. Keizinan wali dalam sebuah perkahwinan. Wali ni penting. Wali ni penting. Okey, Rasulullah SAW bersabda daripada Aisyah radhiyallahu anha, ayyuman ra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun batilun. Fa'inish tajaru fasultanu waliyu man la waliya lahu. Yang bermaksud seorang wanita yang berkahwin tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil. Maksudnya 3 kali tadi, batil, 3 kali, batil. Dan apabila mereka yakni wali bersengketa, maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Ini dah ajarkan Rasulullah. Maknanya wanita tak boleh nikah diri sendiri. Orang boleh nikah macam pelacur lah kita kata. Tak boleh, batil Rasulullah kata kali. Kecuali mereka bersengketa. Sengketa ni maka Rasulullah kata sini, maka pemerintah lah akan menjadi wali. Wali hakim lah kita kata ni. Okay. Seterusnya keizinan wali juga, wanita boleh ni ada hadis ya, wanita tidak boleh mengawini wanita, maknanya dia tak boleh jadi wali dia sendiri, tak boleh. Ni apa ni, balik ke Syiah ni pelik sikit tak? Syiah tak tahu lah. Ni yang menyebabkan ramai masuk Syiah sebab mudah. Kahwin mutuah ke apa semua kontrak tu ngarut lah kau tu. Dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita penzina adalah wanita yang menikah dirinya sendiri. Hadis Rasulullah dan riwayat oleh Ibnu Majah. Okey, seterusnya dalam hadis yang lain yang bermaksud di sini kita tengok mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, perkahwinan tersebut adalah batal. Baginda mengulanginya 3 kali terwajib tadi. Apabila disetujui oleh pasangannya, dia berhak menerima mas kahwin bagi menghalalkan farasnya. Jika berlaku perbalahan tentang wali, maka sultan ialah wali pada mereka yang tidak berwali. Okey, di sini jika berlaku persetubuhan, dia kena berhak mendapat mas kahwin. Okey. Seterusnya ini ada satu ini ada keizinan wali juga. Okey, bila berlaku takdirlah, berlaku wali tak boleh tempat yang jauh ke macam mana. Ini biasa dipanggil yang diguna pakai olehlah. Dipakai orang lelaki bila nak kahwin di Thailand lah. Contoh dia nak poligami. Dia kahwin di Thailand. Okey. Inilah fatwa dia. Bukan berita gembira ni, berita ni semua orang tahu dah. Saya bawa sini je. Sekarang fatwa Majlis Kebangsaan Agama Islam kali ke-52 yang bersih dapat 2002 telah membicarakan kahwinan lari. Kahwinan lari sini bukan maksudnya berlari, sambil berlari kahwin dah. Dia duduk juga bersama imam. Lari di sini maksudnya tanpa keizinan wali ataupun tanpa pertama wali lah yang berada. Okey. Itu maksud kahwin lari. Meninggalkan wali lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah. Jarak berapa? 80 km lebih tak silap. Masa jarak kita pergi kita solat tu lah, solat jamak. 2 marhalah kan kita boleh dapat dah. Lebih kurang gitulah 80 km ke silap. Kita boleh cek balik lah. Okey. Jadi bila dia lebih pada ni, maka muzakarah telah memutuskan. Ini muzakarah maknanya fatwa ni lah. Majlis Majlis Agama Islam dekat kebangsaan, bahawa perkahwinan yang dilakukan juru nikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa tempat iktiraf, kalau di Thailand tempat berkuasa. Tak boleh orang seorang itu tak boleh juga. Kerajaan Thailand mengiktiraf dia sebagai juru nikah bagi pasangan yang berjauhan dari wali dari lebih pada 2 marhalah. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita sah. Inilah yang biasa diguna pada orang yang berkahwin di Thailand. Okey, syarat wali adalah Islam, lelaki baligh, berakal, tidak dalam ihram, tadi kita dah bincang. Sama juga dengan tidak ditegah kuasanya daripada melanjutkan harta bos ataupun dia ni seorang yang tak boleh dipercayai. Mungkin boleh dirasuah ke apa semua. Diborah ke apa tak boleh. Melanjutkan harta apa semua tak boleh. Dan dia menyediakan hamba tak boleh dah. Sekarang tak ada dah hamba ni. Tidak dipaksa dipaksa, adil dan tidak cacat fikiran disebabkan tua. Nyanyuk lah, tidak nyanyuk. Okey, inilah syarat untuk wali. Okey, seterusnya wali pula. Wali ni ada beberapa jenis wali. Wali nasab dan wali hakim tengok sini Okey, jadi wali nasab ni ada pertalian darah. Ada pertalian darah iaitu adik semua lah. Pertalian darah. Satu wali hakim kita bincang tadi. Wali hakim ialah kedudukan sebagai qadi lah. Penyerahan hak maknanya daripada wali nasab tiada wali nasab. Dia berserah pada wali hakim berdasarkan hadis tadi.
Okey, seterusnya dalam wali nasab ni ada dua jenis wali, wali mujbir dan satu lagi wali bukan mujbir. Okey. Berhak. Okey, wali mujbir ni dia berhak memaksa anak dara berkahwin. Ni kita kata yang agak tinggi sikitlah, yang rapat dengan si perempuan tadi iaitu bapa dia dengan datuk sebelah bapa Yang pertama sekali ialah dia berhak paksa kahwin kecuali ada sebab tertentu lah. Okey. Jadi lelaki itu yang dia nak paksa tu, lelaki itu mestilah yang sekufu sebab dalam Islam walaupun tidak menjadi syarat tapi sekufu ni sangat penting. Dia tengok setara. Kalau tidak dia akan bila berkahwin dia akan jadi krisis. Dia akan jadi mudah jadi krisis. Jadi Islam tengok benda-benda ni. Para ulama fuqaha dia tengok jadi sekufu ni penting. Contohnya isteri ni seorang terpelajar, seorang pensyarah universiti lah. Berkahwin dengan seorang tukang kebun. Bukan tak boleh kahwin, boleh kahwin. Tapi biasanya syarah ni dia banyak menggunakan dia kerja dia menggunakan akal, dia fikir belajar macam doktor lah. Dia melibatkan pekerjaan macam tu. Jadi cara pemikiran dia agak tinggi. Kalau kahwin dengan orang yang bawahan ni, biasanya bawahan ni dia pemikiran dia tidak mikir, dia mikir juga. Tapi cara pemikiran, tahap pemikiran dia tak sama. Biasa dia lebih kepada guna tenaga lah. Dia guna tenaga, jadi pemikiran. Jadi bila berlaku apa-apa, dia jadi yang perempuan ni atau pendapatan yang tinggi mudah kita bagi ni kan, pendapat yang tinggi. Perempuan ni gaji 20,000, 30,000 sebulan. Dan lelaki ni gaji okey. Jadi berlaku krisis, mungkin akan salah mulut ke apa semua, dia akan menghina suami dia. Suami dia mudah terasa. Jadi Islam nak mengelak benda macam ni. Jadi lebih baik kita berkahwin yang sekufu Yang sekufu ni kita kata yang agak sama lah, tak mesti nak suruh sama gaji 300. Yang ni gaji 10,000 ni gaji 10,000 dah. Maknanya lebih kurang gitulah. Kita panggil sekufu Dengan memahami okey, seterusnya tiada permusuhan antara wali dengan anak dara. Maksudnya nak asal tu wali tu dia tidak tidak balas dalam perisi nak mahu anak dia ke, nak mahu cucu dia pun dipaksa. Tak boleh gitu. Sebenarnya dia tak balas apa pun, dia tengok lelaki ni okey dia. Okey, orang baik apa semua, tak ada masalah. Jadi dia boleh paksa lah. Dia pun tak balas anak dia semua tu, tak balas. Baik dia. Okey. Seterusnya ialah tiada permusuhan lelaki dengan pengantin perempuan. Lelaki perempuan tak balas tu, bahaya juga kalau balas lah. Berdendam ke apa tak boleh. Dia paksa juga. Yang kan lelaki ni mau sangatlah perempuan. Tak boleh gitu. Jadi sebenarnya tak ada apa, lelaki ni pun baik apa semua. Lelaki tiada masalah dari segi kewangan. Dia setengah pun tak ada masalah. Jadi boleh paksa sebab dia cukup syarat lah, sempurna lelaki tu Okey. Seterusnya wali akrab ni wali dekat dengan perempuan lah. Seterusnya wali wali abad ialah jauh perkalian darah. Wali bukan mujbir ialah wali nasab sebelah bapa ataupun datuk sebelah bapa antara yang bukan mujbir Okey, kita tengok lagi. Okey, kita tengok beberapa hadis berkenaan dengan keizinan wali dan sebuah perkahwinan. Antaranya yang terdapat sini ialah mazhab Syafi'i mensyaratkan keizinan wali bagi melangsungkan sebuah perkahwinan. Walau bagaimanapun mazhab Hanafi tidak memerlukan keizinan wali. Berbeza sikit dengan mazhab Hanafi mazhab Syafi'i dia mesti mendapat keizinan wali, kecuali dia tak dia hanya dapat dua marhalah tadi. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak memerlukan keizinan wali untuk melangsungkan perkahwinan. Oleh itu mengikut mazhab Syafi'i, jika perkahwinan dilakukan tanpa keizinan daripada wali kepada perempuan tersebut, maka perkahwinan adalah tidak sah. Tidak sah. Mazhab Syafi'i. Sebab tu orang lari ke Thailand tu. Kita kahwin jugalah di Terengganu juga ke tempat. Sebab apa? Sebab tak sah. Jadi dia lari. Tak kahwin lari tadi, bukan lari tengah berlari dah. Assalamualaikum Cik Iman, kahwin aku nikah sekarang, bukan berlari gitu. Maknanya dia kahwin merentasi negara, merentasi negeri lebih pada dua marhalah tadi Jadi mengikut mazhab Syafi'i sah. Ada pun mazhab Hanafi dia boleh Okey, mazhab Syafi'i berdasarkan hadis daripada Sulaiman bin Musa bin Zuhri dan daripada Urwah bin daripada Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa sahaja perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, maka perkahwinannya terbatal. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis yang lain diriwayatkan Abu Hurairah bahawa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, kerana perempuan pezina itu adalah yang menikahkan diri sendiri. Kita baca tak? Hadis Ibnu Majah. Hadis yang lain, tiada perkahwinan kecuali berwali dan pemerintah ialah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah.
Seterusnya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika tidak, perkahwinan itu tidak sah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagaimana yang dinyatakan tadi sebelum ni, bahawa mazhab Hanafi membolehkan perempuan yang sudah balik tanpa memerlukan ataupun mendapat izin walinya. Antara hadis yang dirujuk oleh Imam mazhab Hanafi ini ialah daripada Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya janda lebih berhak daripada walinya mengenai dirinya, dan anak dara diminta kebenaran mengenai dirinya, dan keizinannya ialah yang simbolik dah. Maknanya kalau dia seorang janda, maka tidak perlu kita kata dia minta tu, tak boleh. Dia tadi dia sendiri dah. Maknanya janda Rasulullah SAW lebih berhak daripada walinya mengenai dirinya untuk buat putusan. Dia nak kahwin pula, dia tak nak kahwin, dia boleh buat putusan. Dia nak kahwin pun boleh. Tapi anak dara beza sikit. Kena minta kebenaran diri dia. Kena minta kebenaran diri dia. Lepas tu tidak perlu persetujuan, tak apa. Kalau dia diam pun okey dah. Mana dia tak membantah tu okey. Tak boleh kata no, tak perlu lah. Dia diam sikit okey tu. Nama dara dah, malu sikit. Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa sesungguhnya ada seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia menerangkan bahawa ayahnya telah menikahkannya sedangkan dia tidak suka. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih sama ada dia nak menerima atau perkahwinan ataupun tidak, membatalkannya. Hadis Imam Abu Dawud. Maknanya anak dara dia kuat juga dia punya keputusan dia tu tak. Diriwayatkan oleh Khansah binti Khidam bahawa ayahnya telah mengahwinkannya sedangkan dia janda. Tetapi dia tidak menyukai perkahwinan itu, lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membatalkan perkahwinan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi bahawa seorang gadis berjumpanya dan berkata bahawa bapanya mengahwinkannya kepada anak saudaranya supaya kepapaannya dialihkan daripadanya. Aisyah menyuruh gadis itu untuk menunggu. Maka apabila Rasulullah SAW mendengar aduannya, beliau menyuruh memanggil bapanya. Beliau kemudian membenarkan gadis itu berkahwin mengikut pilihannya. Kemudian gadis itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menerima apa-apa yang telah diputuskan oleh bapaku. Aku tidak bermaksud untuk membatalkannya. Apa-apa yang aku lakukan ini hanya bertujuan membolehkan kaum perempuan yang lain mengetahui bahawa mereka punya kuasa yang penuh ke atas diri mereka dengan hak perkahwinan. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Dalam hadis ini ceritakan bagaimana ada perempuan tu nak macam nak tahu hukum tak, supaya hukum tu diketahui oleh orang perempuan yang lain. Mana hak anak dara ni, dia ada hak untuk ke atas diri dia. Boleh, maknanya pihak majlis dia bawa adu ke majlis tu, maknanya tak setuju, boleh dibatalkan perkahwinan itu. Ini ada hadis sini tapi perempuan kata, perempuan ni bagi tahulah, bukan dia tak setuju dengan ayah dia tu, keputusan dia itu dia setuju, dia akui. Cuma yang ni nak tahu dari segi hukum. Okey, susunan wali kita tengok sini susunan wali. Yang pertama sekali bapa kandung lah. Yang paling penting sekali bapa ayah kita. Dia adalah wali yang paling utama sekali. Lepas tu datuk datuk kita sebelah bapa bukan sebelah mak, sebelah ayah kita. Lepas tu adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Adik saudara, anak saudara, saudara pun ada juga. Kalau tak ada ni lah, tak ada atas ni ikut ranking lah. Semakin bawah. Jadi sini saya tak baca lah banyak kita tengok lah ranking dia. Tapi yang penting lah dia lebihkan kepada sebelah bapa dulu. Kalau sebelah bapa tak ada tu, barulah dia pergi kepada seibu sebapa dulu lah maknanya. Lepas tu pergi ke bapa, barulah dia pergi ke yang baru tak ada, barulah pergi kepada ibu yang sebelah Dan akhir sekali tengok sini ialah wali hakim. Okey, ini susunan wali siapa kau moyang ada lagi kedua. Moyang ni lepas ayah kita, datuk moyang. Moyang ni maksudnya yang boleh berfikir lagi lah. Nganyuk semua tak boleh lah tu. Okey, ijab dan kabul. Okey, ijab akad mestilah mengandungi lafaz ijab iaitu menawar, offer. Putih tu. Dan kabul maknanya penerimaan, acceptance. Dikenali sebagai sirah ijab, perlu diguna perkataan tazwij atau nikah atau terjemahan daripada kedua perkataan ini dalam apa bahasa sekalipun. Kalau nikah tu tak guna orang India cakap bahasa India tak apa, dia gelai marah boleh. Orang Melayu guna bahasa Melayu lah. Orang Cina masing-masing lah, Korea apa semua. Tak ada masalah. Yang penting dia tahulah. Okey, yang kedua, lafaz ini boleh dibuat oleh wali sendiri atau wakilnya. Cara dia apabila saya kata bahasa Melayu kan, aku nikahkan engkau dengan siapa-siapa dia lah perempuan tu dengan mas kahwinnya RM100 berapa tak kira lah.
Lepas saya ketahui nikah dia, saya tak nikah dia tahu. Aku nikah ke mana dia nikahkan lelaki tadi. Okey. Seterusnya dia panggil sirah tadi sirah ijab. Ijab ni maksudnya ialah dia menawar lah. Penawaran. Dia terima lah ni. Dia terima lah ni. Okey, seterusnya yang kedua ialah sirah qabul. Qabul ni maksudnya penerimaan. Lepas penerimaan oleh pengantin lelaki. Lelaki lah. Perempuan dia diam sudahlah. Lelaki lah. Jadi lelaki kan jawab lah. Aku terima nikahnya, nama dia tu lah. Dengan mas kahwinnya sebanyak berapa lah. 1,000, sejuta lah. Saya kira lah. Ikut yang dia setuju lah. Akhirnya dia panggil sirah ijab dengan sirah kabul. Kabul ni penerimaan daripada pengantin lah. Tak perlu duduk atas mata lah. Maknanya dia tahu lah majlis ni. Tahu mana urus ni dia tahu lah. Okey. Terusnya mahar atau mas kahwin. Okey, mahar ni ada dalam Islam tak? Ataupun mas kahwin. Ada dalam Islam. Kita tengok Okey, dalilnya wa'atun nisaa sadaqatihinna nihlah. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Fa'atu dan berilah olehmu perempuan-perempuan itu mahar-mahar ni sadaqatihinna. Sadaqah bukan sedekah ni. Sedekah maksud sini ialah mahar-mahar. Nihlah ikhlas. Maka jika fa'in tibna dan mereka telah baki hati, maka jika mereka telah berbaik hati pada kamu dari an syai'in dari sebahagian minhu darinya nafsan senang hati fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah oleh kamu dengan puas cukupnya. Okey, mahar ataupun mas kahwin. Mahar ataupun dalam bahasa Melayu disebut mas kahwin dah. Pemberian yang wajib diberikan oleh suami. Ingat tu. Dia beza mahar dengan mas kahwin ni beza. Mahar ni wajib oleh pihak suami bagi Ada yang demikian ialah hak pengantin perempuan. Saya sini ada sebutkan. Okey, mahar atau mas kahwin ada di sini hadis Rasulullah bersabda faltamis walau khataman min hadid. Carilah suatu meskipun sebentuk cincin besi untuk menjadi sebagai mahar. Walaupun carilah satu kita macam perhargaan lah kepada perempuan tu walaupun sebentuk cincin besi. Rasulullah SAW. Jadi riwayat Imam Bukhari. Terusnya Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda in a'zaman nikah barakatan aisuhu ma'unah. Sesungguhnya perkahwinan yang paling agung a'zaman nikah paling agung dan berkat barakatan adalah yang dipermudahkan perbelanjaannya. Aisuhu ma'unah yang dipermudahkan perbelanjaannya. Perkahwinan. Jenis mahar ada dua, satu mahar musamma, satu lagi mahar misil. Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak. Jumlah mas kahwin ataupun mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara perempuan lain yang telah berkahwin terlebih dahulu dan hendaklah dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat seperti kakak dia ke ibu saudara dia, tak kira lah paling dekat. Di samping menilai keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan kelakon. Hal ini berlaku jika penetapan mahar tidak dinyatakan secara jelas belum perkahwinan berlaku. Ini jarang berlaku lah. Biasa kita bincang dulu lah. Tak berapa. 1,000 ke, 2,000 ke, sejuta ke, 100,000 ke, kita. Tak maknanya ada persetujuan. Yang ini tidak ada persetujuan. Maknanya pihak lelaki berdasarkan macam anggaran gitu je dia tengok. Berdasarkan kepada kakak dia ke, saudara dia rapat dengan dia. Itu dia panggil mahar mistil. Okey, satu lagi ialah mahar dia panggil mahar musamma. Musamma ni musamma. Tadi kita bincang je misil ni. Mithil yang ni musamma ni. Okey. Jumlah mas kahwin yang ditetapkan. Di sini mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak. Ini biasa berlaku lah. Jumlah mas kahwin yang ditetapkan disetujui kedua-dua pihak tu lah. Sebelum daripada itu tidak mengambil kira nilai mas kahwin bagi saudara perempuan tadi lah. Tadi dah dekat lah. Tidak kira gitu Oleh itu suami wajib membayar sejumlah mas kahwin yang telah dipersetujui. Mana kalau tak bayar lagi pada yang berasa buta masuk dengan isteri dia. Kecuali isteri dia setuju lah. Ada apa tu dia redha telah cerita lah. Okey, itu dari segi jenis mahar. Okey, kita tengok dah tadi dah. Okey, perbezaan dia. Mahar wajib antara kahwin harus saja hukum dia.
Ini hantaran kahwin ini maksudnya pemberian daripada suami kepada isteri hanya sebagai adat saja. Ini biasalah hantaran tau. Kalau 7 bulan ke, bagi duit dulu ke untuk perempuan. Ini hantaran saja. Tidak perlu, tidak wajib lah. Harus saja. Harus saja. Kena faham ni. Kalau tidak beban pada suami je lah. Lelaki ya.